Nasi lemak kopi O, nasi lemak kopi O, nasi lemak kopi O, nasi lemak kopi O. Pembuka tira dalam Nasi Lemak Kopi O TV9. Cantik, ingin rasa hati berbisik. Tapi saya tak nak bisik pagi ni. Saya nak cakap, bila cakap bab cantik ni, ada orang tengok cantik ni dari sudut paras rupa. Ada orang tengok cantik ni dari sudut harta. Ada orang tengok cantik dari sudut keturunan. Dan ada orang tengok cantik ni dari sudut apa? Adab, akhlak dan agamanya. Dan bagaimana dengan anda semua? Melihat cantik dari perspektif anda semua, boleh komen di Instagram dan juga Facebook kita. Nasi Lemak Kopi O TV9. Tapi saya rasa, pagi ni saya rasa tak berapa cantik sebab saya seorang-seorang. Dan kalau ada peneman yang bawa nasi lemak, rasa lebih cantik lah kan. Yelah, kita nak cantik, kita lapar nak makan juga. Cantik bukan boleh makan kan. Manalah kalau ada teman biasa saya. Mana? Nasi lemak kopi O sampai jemput makan. Masya Allah. Itu dia. Ini cobaan ke betul-betul? Ini betul-betul yang cantik depan mata. Siap bawa nasi lemak, memang package lah. Tapi Haliza, yang penting saya sangat-sangat berbesar hati. Terima kasih kepada pihak Nasi Lemak Kopi O musim terbaru ini kerana menjemput saya menjadi salah seorang host yang bergandingan dengan adik comel Lotte yang pandai baca Lotte sebelah saya ni. Ya Allah, jangan begitu. Tapi apa pun kita beri tepuk gemuruhlah sama-sama untuk Nasi Lemak Kopi O. Dan juga penonton di rumah. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya rasa macam terkesima primadona kita bersama kita. Lupa pula ajak
jemput lah ya. Berdiri Itulah je. macam tetamu rasanya actually. Okey, sebenarnya ya Allah banyak kisah-kisah menarik yang kita akan sajikan kepada penonton-penonton Nasi Lemak Kopi O. Ya. Selain daripada Nasi Lemak Kopi O, ada lagi sajian-sajian yang enak. Ya, betul. Tapi sebelum tu, semalam awak tengok tak, Eliza? Oh, ya Allah. Majlis berlangsungnya istiadat keberangkatan balik yang di Pertuan Agong ke-16. Saya tengok dan rasa sangat-sangat sebab, dan kalau kita tengok Masya Allah kan, Malaysia adalah sebuah daripada 43 negara di dunia yang mengamalkan sistem pemerintahan raja berperlembagaan dan satu-satunya negara yang mengamalkan sistem penggiliran dalam kalangan 9 Raja Melayu pada setiap 5 tahun. Ya, dan proses pemilihan yang di Pertuan Agong adalah satu peristiwa yang penuh bersejarah buat rakyat Malaysia. Dan pada 27 Oktober tahun lalu, Majlis Raja-Raja ke-263 berlangsung di Istana Negara dengan sebulat suara mengisytiharkan Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar sebagai di-Pertuan Agong yang ke-17. Manakala semalam berlangsungnya istiadat keberangkatan balik yang di Pertuan Agong ke-16, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bersama Raja Permaisuri Agong Tuanku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Dan upacara berlangsung dengan penuh adat istiadat Kesultanan Melayu yang bermula dari Istana Negara ke dataran Parlimen menuju ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur dan berakhir di Kuantan, Pahang. Ketibaan baginda berdua di dataran Parlimen disambut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail serta timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof. Di Pahang, pasangan diraja itu selamat tiba di Pangkalan Udara Tentera Diraja Malaysia TUDM Kuantan pada 11.55 pagi disambut anak anda Seri Paduka Pemangku Raja Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah, kerabat diraja dan barisan pemimpin kerajaan negeri diketuai Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail serta ribuan rakyat negeri Pahang. Okey, jadi kalau kita lihat ni pada hari ini merupakan istiadat keberangkatan tiba yang di Pertuan Agong ke-17. Iaitu Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar sebagai yang di Pertuan Agong yang ke-17. Dan pasangan diraja ini dijangka tiba pagi ini di Istana Negara. Jadi dirgahayu tuanku. Jadi itulah hari ini, selagi orang kata Malaysia ini ada lagi, insya-Allah kita masih lagi berlandaskan raja berperlembagaan. InsyaAllah, itulah rezeki kita di Malaysia, alhamdulillah. Dan selain daripada itu, kita ada banyak lagi perkara-perkara yang menarik yang kita nak kongsikan kepada anda semua. Betul. Di mana dekat NLKO ni tak pernah lagi lah saya nampak orang memancing. Sebab di Seri Pentas ni manakah ada air? Mana airnya? Nak mancing apanya? Kan nak memukal. Itulah nak memukal, memancing semua boleh. Tapi nak pancing apa, anda kena tunggu sampai akhir rancangan kita nak buat pancingan apa hari ni, insyaAllah. Betul. Dan selain pada itu juga kita ni macam mana kita nak kekal aktif untuk nak jaga kesihatan, untuk nak jaga kecantikan. Ada tipsnya. Macam primadona kita lah, kita pun nak tahu tips macam mana sentiasa awet muda, macam dia punya tak berubah wajah daripada saya kecil sampai saya agak besar. Memang macam tu je maintain kita nak tahu. Tinggi sangat pujian tu. Tapi memang ada tipsnya. Nanti kita nak kongsikan. Cantik, alhamdulillah. Dan seterusnya juga kita akan bersama dengan wanita yang sangat memberikan aspirasi kepada kita di luar sana. Di mana kita akan bersama dengan seseorang iaitu Laksamana Wanita Pertama Maritim Malaysia. Siapakah beliau, kita kena tunggu. Saya bila baca biodata dia, saya rasa sangat terkesima, sangat impress. Ya, menjadi inspirasi kepada wanita-wanita, insya-Allah kejap lagi kita akan kongsikan. Tapi sebelum itu, kalaulah Eliza tengok cuaca sekarang ni tak menentu, Eliza. Ya, betul. Sekejap dia panas lik-lik, sekejap dia sejuk, demam pun boleh, hujan tak berhenti kadang-kadang tu kan. Itu sebabnya kadang-kadang demam, kadang-kadang sesama, kadang-kadang kita sakit tekak, macam-macam penyakit timbul. Jadi bila macam-macam penyakit timbul, kita pun timbullah dekat klinik. Mula-mula nak pergi dapatkan rawatan dan sebagainya. Ya, betul. Tapi kadang-kadang rawatan sekarang ni pun mahal juga. Tapi alhamdulillah dekat Malaysia ni kita ada SPM, tapi bukan CJ Pelajaran Malaysia. Tiba-tiba akan ambil exam lagi demam nanti bukan, Tapi ini skim perubatan madani yang diperkenalkan pada 15 Jun 2023. Ya,
Ya, dan pada tahun 2024 ini, kerajaan memperuntukkan 100 juta ringgit yang dapat dimanfaatkan lebih 700,000 rakyat. Ya, betul. Dan kalau kita tengok skim kesihatan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia KKM ini dan Protect Health Corporation sendirian berhad bagi golongan B40 bertujuan menampung keperluan kesihatan terhadap penjagaan kesihatan prima akut, iaitu rawatan pesakit luar kes-kes akut di samping meningkatkan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah. Betul, dan rawatan pesakit luar kes-kes akut merangkumi demam dan sesama, cirit-birit dan muntah, terselio, sakit kepala, trauma ringan seperti luka dan banyak lagi. Ya? Dan kalau kita tengok jumlah manfaat kelayakan untuk isi rumah berkeluarga RM250. Kalau warga emas tanpa pasangan RM125 dan kalau bujang senang Bujang. Oh, bujang pun ada juga bujang pun ada peruntukan. juga bagusnya, alhamdulillah RM75. Alhamdulillah. Jadi tunggu apa lagi kepada anda semua, pastikan klinik-klinik berdekatan tu yang mendukung skim perubatan madani ini. Dan kita nak berehat sebentar lah. Ya, Banyak dah tengok info nasi kita lemak. kongsikan. Betul. Kita tengok je nasi lemak ni. Apa kata anda pun boleh tangkap nasi lemak dan makan dulu. Kita akan kembali selepas ini dalam Nasi Lemak Kopi O. Makan dulu, bismillah ya. Bismillah. Sila malu nak bawa ni. Nasi lemak kopi oh. Makan nasi minum kopi dengan cerita di pagi hari. Nasi lemak kopi oh. Galas tugas menjaga perairan tanah air bukanlah perkara yang boleh dilakukan oleh sebarang individu. Memerlukan jiwa yang kental dan fizikal yang kuat. Anggota Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia perlulah sentiasa bersiap siaga menghadapi sebarang cabaran. Lazimnya, tugas yang berisiko besar ini digalas oleh kaum lelaki. Namun, lain pula bagi seorang Sri Kandi hebat ini. Dia diberi tanggungjawab besar sebagai Laksmana wanita pertama Maritim Malaysia. Tangan yang menghayun buayan boleh menggoncang dunia. Zulinda Ramli, ibu kepada 4 cahaya mata ini, merupakan bekas pegawai Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM sebelum dilantik dalam Maritim pada 15 Oktober 2008. Kewibawaan Zulinda jelas terbukti melalui pelbagai operasi khas melibatkan jenayah rentas sempadan yang diketuainya serta mengkoordinasi operasi mencari dan menyelamat cari lamat di negeri utara Semenanjung. Bukan mudah untuk mengetuai misi, namun Zulinda membuktikan tiada yang mustahil. Dia dilantik sebagai Ketua Gugus Operasi Benteng KGT 24.1 dalam menangani kemasukan pendatang asing tanpa izin ketika pandemik COVID-19. Menjadi inspirasi kepada wanita lain, pasti pelbagai cabaran yang perlu dihadapi oleh wanita hebat ini. Aspirasi NLKO mengupas perjalanan hidup bersama Laksmana pertama Maritim Malaysia, Zulinda Ramli. Itulah. Tuan dah sarapan ke belum? Sarapan dah. Makan apa? Ada ya nasi lemak. Biasa Oh, kita nasi lemak kopi O kan. Ada kopi O tak? Ada. Mesti ada Nampak kopi betul, nampak betul O. nama. Scott! Scott! Still! Sini. Selamat datang, Puan. Selamat datang, Puan. Awak ni kalau nak hormat saya, tangan ni kena terus. Oh, terus. Ha, Tapi saya daripada Straight. lahir memang macam begitu. Tak. ini macam polis. Oh, ni macam polis saya salah. Ha. Oh, macam ni weh. Baik, Puan.
Bersurai. Surang. Sebenarnya kita boleh ni Macam lah. mana kita ni? Masya Allah. Boleh diterima Aduh, tak? Takut saya bila kena tegur tadi. Kalau kita nak jadi maritim boleh tak macam ni? Boleh. Masih boleh dia belajar Boleh lagi. dilatih lagi. Jadi apa kita Alhamdulillah. jemput ke Silalah jemputkan rumah. datang ke Terima kasih. tempat kami kan. Terima kasih. Silakan puan. Dari kiri cepat jalan ke tak ya? Tak payah. Sebab dah bersurai ya? Tak, tapi jangan bersurai balik rumah dulu ya. Silakan puan. Terima kasih. Allahu Akbar, berbesarnya hati kita Kita bersama dengan Laksmana Maritim wanita pertama Ya. iaitu Puan Zulinda binti Haji Ramli. Selamat datang diucapkan. Terima kasih Era dan juga Ya. Heliza kerana jemput saya dekat Nasi Lemak Kopi O pada hari ini. Tadi kalau kita tengok tadi sedutan VT tadi naik bulu roma saya. Betul. Bukan senang seorang wanita nak menggalas tanggungjawab yang berat tu. Ya. Jadi Kalau kita tengok kan macam wanita biasanya dekat dapur, menguruskan anak-anak rumah tangga, tapi seorang wanita yang berada di kelompok lelaki yang memerlukan fizikal dan banyak pengorbanannya. Jadi kita nak tanyalah kepada Abang Zulinda dulu kan, macam mana tiba-tiba boleh terdetik nak sertai TLDM sebelum ni dan sekarang ni di bahagian maritim? Okey, saya menyertai, terima kasih kerana menjemput saya. Pertama sekali saya nak berceritalah asal-asal saya masuk tentera. Saya masuk tentera setelah tamat SPM pada tahun 1995 yang lalu. So saya telah habis SPM dan saya dinasihatkan oleh kakak saya untuk saya mencuba dahulu masuk tentera sebagai pegawai kadet TLDM pada waktu itu. Selepas saya tamat latihan di KD Pelanduk pada itu, saya telah memulakan perkhidmatan saya sebagai pegawai muda TLDM di Markas Wilayah Laut 1 pada tahun 1997 selepas saya commission sebagai sub-lieutenant pada waktu itu. Dan saya juga telah dipejabatkan di beberapa unit di dalam Tentera Laut Diraja Malaysia, termasuklah yang terakhir sekali saya di Markas Armada TLDM Lumut, Perak. Dan pada waktu itu adalah unit yang terakhir saya lah dalam TLDM. Seterusnya apabila kerajaan menubuhkan agensi penguatkuasaan Maritim Malaysia dan saya melihat di situ ada peluang dan ruang bagi saya untuk saya bertukar arah ataupun bertukar angin ke daripada seorang tentera ke penjawat awam biasalah. Okey, kalau kita tengok puan, tadi waktu sedotan tadi tu saya nampak puan mengendalikan senjata di atas kapal. Dan senjata tu kita tahu bukannya senang Adakah macam mana sebenarnya mengendalikan senjata tu? Apakah kesukarannya apatah lagi di atas kapal? Okey, kalau berkenaan dengan senjata yang tadi yang Era dan Heliza tengok itu adalah GPMG. Senjata GPMG. Ya. Senjata tersebut adalah kita letakkan di kapal-kapal maritim lah untuk kita punya keselamatan di laut. Pertama sekali, untuk apa sekalipun kita perlulah jalani latihan untuk mengendalikan senjata-senjata kecil tersebut untuk keselamatan. Senjata kecil ya, kita tengok dah besar dah tu, itu kecil lah. Senjata kecil. Ada lagi besar? Ada besar meriam. Meriam ya. Meriam yang kita tahu yang memang recun raya tu. tidak. Ini lain lagi meriam Jadi Okey, senjata yang paling sukar yang pernah puan cuba kendalikan. Dalam APMM kita hanyalah ada senjata-senjata kecil dan tidaklah mengendalikan meriam-meriam untuk pegawai wanita macam saya. Kalau pergi ke laut pun kita tidaklah dengan sewenang-wenangnya nak menggunakan senjata tu, melainkan kita ada ujian kemahiran senjata di laut. Okey, saya tertarik nak mengetahui ketika rondaan lah, ketika sekiranya kita ada melihat satu kapal asing di sana, bagaimana, apakah SOP-nya untuk kita nak memberi isyarat kepada mereka bahawa anda telah masuk ke kawasan kami? Macam mana tu? Apakah SOP-nya? Okey, SOP-nya kita kena cabar. Cabar? Ya, kita ada kata cabar dan kita akan cabar kapal asing tersebut. Cabar tu kena bercakap ke? Ya, kita akan tanya dia, kita akan tanya dia, kita guna radio. Radio? Kita guna Tapi radio. dekat air sajalah dengar. Dekat laut je lah. Dekat antara kapal dengan kapal. Frekuensi. Kita Frekuensi akan guna buka. channel 16. Channel 16 tu secara keseluruhan semua komuniti maritim yang di laut yang mempunyai radio, dia orang boleh dengar kita punya percakapan. Jadinya pertamanya kita akan contact dia, call dia, panggil dia, kita maklumkan yang kita ni kapal maritim
Malaysia. Ya. Contoh-contoh ayat nak dengar biasa Contoh ayat, announcement tu. kita panggil dia. Apa tu? Tek Coast Guard. Okey. This is Malaysian Coast Guard. Okey. You are in our territorial water. Okey. Please leave our water immediately. Alright. So kalau dia leave, okey lah. Okey lah. Kadang-kadang dia tak leave juga. Okey, kalau tak leave buat apa? Kadang-kadang kita akan follow ataupun kita akan dampingi dia lah sehinggalah dia keluar daripada perairan kita. Okey. Apakah orang kata cabarannya pula bila kita melakukan operasi macam ni? Cabaran dia banyak sebenarnya. Antaranya salah satunya cabaran adalah kita akan berdepan dengan konflik-konflik sempadan lah. Bersama dengan negara-negara jiran kita. Jadinya banyak prosedur-prosedur SOP-SOP yang kita perlu ikut untuk kita tangani setiap kes yang kita berhadapan di laut. Maksud konflik sepadan tu macam mana ya? Konflik sepadan tu contohnya sekiranya macam tadi you all mention kapal negara asing masuk ke perairan kita. Dia telah menceroboh sempadan kita. Betul. Okey. Jadinya itu adalah salah satu konflik lah. Pernah tak Puan Cindri mengalami ketika kapal tu berdegil ke, tak nak keluar daripada perairan, berlaku tembak-menembak ke? Drama sikit. Sebenarnya Era, kita sebagai maritim kita ni what hall polisi. Kita tak ada engage fire sebenarnya. Okey. Bagi warning je lah. Ya, kita akan bagi warning. Contoh semasa saya mengikuti exercise maritim perkasa tempoh hari pun kita ada kapal negara asing yang berada dekat perairan kita waktu itu dan kita arahkan dia untuk dia keluar daripada perairan kita dengan secara baiklah. Diplomasi lah. Ya. Dan salah satunya juga kita selain pada tugasan untuk menjaga perairan dari penceroboh, ada juga ditugaskan untuk cari alamat, operasi cari alamat. Cari alamat. Cari alamat tu mungkin nak hantar kuih. Cari okey tak apa. Cari Cari alamat itu tu. Betul maksudnya- lah, saya pun baca cari alamat. Okey, cari alamat tu maksudnya operasi mencari dan menyelamat. Oh, mencari dan menyelamat. So, Ingat cari alamat. Aduh, tak apalah kita belajar Kita hari ni. belajar hari ni. Operasi mencari menyelamat adalah merupakan salah satu operasi ataupun kita punya core business FPMM yang besar selain daripada penguatkuasaan di laut. Okey. So FPMM merupakan agensi ataupun agensi yang mengkoordinasikan operasi mencari dan menyelamat di laut. Okey, Kita cari yang dan akan menyelamat apa tu biasanya? Oh, sekiranya ada apa-apa insiden di laut, contohnya kemalangan di laut, ataupun nelayan jatuh laut, ataupun apa-apa Kalau barang terjatuh ke apa pun kita cari juga. barang tu kita utamakan nyawa dulu. Nyawa dulu taklah. Barang tu. Contohnya kalau barang memang kita akan kalau ikut konsep kita akan yang pertama kita akan menyelamatkan nyawa dulu. Barulah kita akan menyelamatkan harta benda. Okey. Okey. Silah bahasa panjang. Minta maaf lah sebab kadang kita fikir kan mungkin ada barang-barang yang bawa untuk nak betul. berniaga jatuh kesian ni nak tolongkan. Yelah. Jadi kita nak tahu jugalah kan. Mungkin okey, Puan ada tak pengalaman yang paling suka atau paling yang tak boleh dilupakan? Tak kisahlah dalam operasi apa sekalipun. Okey, yang pertama pengalaman saya dalam operasi ni biasanya apabila kita contoh yang saya pernah alami kebakaran feri penumpang yang melibatkan ramai mangsa-mangsa di dalam feri tersebut dan juga operasi mencari dan menyelamat di mana bot-bot yang membawa parti yang melebihi daripada sepatutnya yang saya pernah ada pengalaman lebih kurang 100 orang parti yang terlibat dalam bot karam tersebut dan kita perlu melaksanakan operasi tersebut melebihi daripada 1 minggu untuk kita mencari mangsa-mangsa tu sama ada masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Kalau bila kita bacakan biografi kan sebelum ni kan terlibat dalam TLDM dan kemudian dalam maritim kan. Mungkin ada yang belum faham sangatlah TLDM tu macam mana, kalau maritim tu macam mana, apa perbezaan dia? Okey, TLDM tu tentera. Tentera ni core business dia ataupun kita prep untuk peperangan di
di masa aman ni lah, tidaklah ni macam APMM ni kita laksanakan penguatkuasaan segala undang-undang di Maritim Malaysia. Yang mana yang berkuasa termasuklah undang-undang Akta Perikanan, Akta Pelantar Benua, akta yang melibatkan custom, immigration dan sebagainya. Okey, sangat-sangat orang kata menarik bila kita dah kenal pasti apakah tugasan TLDM, Maritim jadi menarik untuk orang lain. Saya pasti di luar sana pun masih lagi orang kata confused apakah tugasan-tugasan mereka. Tapi mungkin ada yang cita-cita saya nak pergi ke TLDM ataupun Maritim, insya-Allah. Betul. Jadi sebagai orang kata Laksmana wanita pertama Maritim ni, apakah harapan puan dan mungkin puan juga boleh mengajak mereka-mereka siapa yang berminat untuk jadi ahli Maritim untuk bersama dengan Maritim? Harapan saya untuk akan datang ni bagi saya peluang dan ruang yang ada di dalam Maritim Malaysia ini haruslah di grab ataupun oleh semua student-student yang baru-baru. Saya memang galakkan kerana kita sebagai satu agensi yang baru dan sedang meningkat daripada segi keberadaan aset kita, infra kita, capacity building pun kita akan laksanakan latihan-latihan tu secara menyeluruh untuk kita melestarikan kita punya ataupun memperkasakan Maritim Malaysia. Masya-Allah. Kita dengar kata-kata daripada Puan Sulinda, kita rasa sangat bangga seorang wanita dapat memberikan inspirasi kepada ramai wanita di luar sana, insya-Allah, yang nak menceburi dalam bidang maritim. Betul. Ya, Puan telah membuktikan sebagai seorang wanita tidak ada yang mustahil kalau nak berjaya. Usaha dan kalau rezeki dah ditentu, itulah dia takdirnya. Okey, jadi terima kasih banyak-banyak Puan kerana sudi bersama kami. Semoga Maritim Malaysia terus orang kata bersinar. Amin. Bersinar. Okey, lepas ni kita makan nasi lemak. Tapi sebelum tu apa kata kita berhibur dulu. Kita santai-santaikan diri. Kita bersama dengan Kolam Music dengan lagu dia apa? Sinar. Terus bersinar. Sinaran. Silakan.
dia rupanya rahsia anggun dan cantik. Dan cantik. Tak ada berhenti macam mana ni? Allah, inilah dia pengasasnya. Masya Allah. Saya juga penggunanya. Ya, betul saya. Ramlah ya, Puan Ramlah. Baiklah, ini segmen orang kata nak anggun, sentiasa anggun. Ini rahsia dia bersama dengan Easy Orange. Ya, betul. Jadi mungkin Puan Aisyah, Puan Aisyah yang dulu kita tahu agak saiznya, sekarang dah bukan main kurus lagi. Alhamdulillah. Berapa lama sebenarnya proses penurunan badan ni? Okey, sejujurnya saya ambil masa betul-betul 2 tahun. Daripada berat saya 200 kg, sekarang 69 kg. Berapa sekarang? 69. Dia lagi kurus daripada kita lah. Berapa kilo tu maknanya 100? Hampir 138 kg. Ya, betul. Betul. Alhamdulillah. Impresnya. Ya, alhamdulillah. Sebab dulu saya tak ada anak. And then lepas dah turun berat badan, terus naturally mengandung. 8 tahun tak ada anak juga. Betul. Nasihat daripada doktor juga. Ya, doktor memang suruh turunkan berat badan sebab terlampau besar. Saya sangat besar dulu. Sangat-sangat besar. Kalau orang tengok jauh, ya Allah, besarnya. Genetik ke ataupun mungkin lah. Dia kecil pun besar. Lepas tu makan banyak. Suka makan. Malaysia kan sedap. Cik Puan Ramlah pula macam mana? Macam saya ambil masa 11 bulan lah. Daripada 89 kepada 63. Tapi sekarang masih lagi tengah konsisten minum lagi. Sebab saya ada PCOS kan. Macam tu. Jadi cuba cerita sikit apa sebenarnya kelebihan produk Easy Orange ni? Okey. Kelebihan produk Easy Orange kita tidak menggunakan sebarang gula putih. Kita ada fat burner, detox dan juga fiber. Dalam produk kita ni tak ada gula bahan yang pening-pening, muntah-muntah, sakit perut, tak ada. Sebab kita produk ni plant based. As you nampak kat depan ni dia ada plant based lah. Okey, dia berasaskan buah orange. Untuk Easy Meal pula. Okey, macam Easy Meal ni dia membantu menyekat selera makan kita dan dia membantu untuk menurunkan, dia membantu untuk mengawal selera makan. Tadi cakap pasal Easy Orange dan Easy Meal. Dua benda. Apa kandungan bezanya? Okey. Perbezaan kalau Easy Orange ni pula dia adalah detox, fat burner dan juga fiber. So yang ini membantu melawaskan, menurunkan berat badan dan juga membantu menyingkirkan kotoran badan kita. So apa yang kita makan selama ni tak pernah flush out, dia akan membantu flush out sebab dia ada kandungan senna extract and buah orange dalam dia lah. Sebenarnya sekali makan terus buang ataupun berapa jam? Itu habis tu ciri-ciri bukan? Tak ada. Bila kita makan Easy Orange ni 6 ke 8 jam baru dia membuang. Betul. So selamatlah. Tak ada macam ya Allah nak cuci tandas. Tak ada. Tak ada berlupa ya? Tak ada. Dan Easy Meal pula? Macam Easy Meal ni macam saya cakap tadi, dia membantu menyekat selera makan. Kadang-kadang pagi-pagi tak sempat nak pergi kerja kan, tak sempat nak sarapan, ambil saja Easy Meal. Sempat pergi kerja. Sempat pergi kerja tapi tak sempat nak sarapan. Nak masak Ambil je. Ya, ambil je Easy Meal, dia membantu kenyang sehingga 12 jam. Bergantung kepada badan masing-masing lah. Macam tu. Oh, ini gabungan yang perlu ni. Sebab dia ada makanan sunnah dalam ni. Kita ada roll oat, kismis, kurma, habatus sauda, wheat protein, kacang bis, garcinia, banyak sangat sebenarnya. Dah macam menghafaz dah. Ya, menghafaz. Betul. Nak puasa ni kan. Sebab pagi bolehlah minum terus. Sahur minum ni senang. Pasti ramai orang berminat tapi orang nak tahu juga umur berapa yang boleh consume Easy Orange ni. Untuk Easy Orange Easy Meal ni seawal 12 tahun. Semua golongan boleh minum seawal 12 tahun dan ke atas. Cuma macam Easy Meal ni wanita mengandung, bersalin, berpantang, menyusu boleh minum. Tak ada Kalau masalah. Easy Orange ni pula hanya untuk wanita normal lah, kita semua boleh. Cuma untuk mengandung tak boleh sebab dia detox kan. Tak boleh. Kalau Easy Meal kena take note tu 12 tahun ke atas dah boleh minum, tak ada masalah. Kalau macam nak makan waktu yang sesuai, ada beza ke dulu? Ada beza dia. Kalau macam Easy Orange waktu malam sebelum tidur, make sure kena makan dulu lah. Nak flash besoknya. Ya, dia tak nak kita kacau-kacau kan, tak ada. So kalau Easy Orange waktu malam, kalau Easy Meal pula Easy Meal boleh minum waktu pagi, sarapan pagi. Macam tu. So bila kita lapar boleh je makan. Macam saya ibu menyusu, so saya akan cepat lapar, saya akan ambil ni. Dia akan membantu mengenyangkan. So ada kita macam nak makan nasi goreng tengah malam, mamak buka pergi makan. Terasa sebab malam tadi saya makan nasi goreng. Siapa kita nak boleh ambil Easy Meal. Sebab ya betul, kita nak raya ni, nak tukar saiz baju raya ni, dia macam dia kena semangat lagi. Betul. Kita nak tunjuk kat Era Fazila kita. Liza kita Dia kan. cantik, dia melawak. Itulah dia. Okey, mungkin Easy Orange ada promosi yang nak dikongsikan dengan penonton. Silakan. Kita ada promosi hari ni Yes, kan. betul. Promosi kita memang yang tak masuk akal untuk penonton TV9 di mana you all beli 3 kotak dekat luar harga 160. Hari ni harga dia RM99 sahaja. Dapat free beg yang comelote. Nak pergi terawih lagi boleh bawa lah. Ada pula ni hayu. Bawa pergi terawih ni boleh bawa sekali. Telekom. Telekom simpan. Dapat shaker ni sekali kalau you all beli combo Easy Orange kita. Easy Meal pula Untuk Karamlah. Easy Meal hari ni
sempena dekat sini kita buat apa? 2 jar easy meal RM88 sahaja. RM88 sahaja. Kita apa? Kita bagi korang dengan beg sekali. Okey, kita bagi korang beg sekali. Jadi nak minum semua kena bancuh lah. Yes, kena bancuh. Macam untuk easy meal ni senang je nak bancuh dia. Untuk easy meal ni korang ambil 2 skop. Alamak, skop dekat bawah pula. Korang skop dah bagi bancuh dia siap-siap 2 skop saja untuk pagi. Okey, 2 skop bancuh dengan air panas. Lepas tu boleh terus minum. Macam tu saja. Rasa coklat yang sedap. Tapi ada gula putih dalam ni. Jangan risau puan-puan. Kita ada gula putih. Okey. Jadi apa? Okey, ada banyak-banyak produk mungkin boleh terangkan kat sini apa keistimewaan Easy Orange ni. Best seller kita lah Easy Orange of course lah. Sebab apa? Easy Orange ni dia membantu melawaskan yang depan ni korang yang warna orange ni dia membantu melawaskan. Biasanya perempuan kalau bersalin pelawasan. Yes, betul. Dia melawaskan. Biasa kita wanita-wanita nak raya fokus baju kebaya kurang moden kan. So of course nak turun 1 atau 2 saiz. Dia membantu sebab apa? Dia ada kandungan buah orange, African mango, Garcinia, Senna extract dan juga dia tak ada guna gula putih. Kita gunakan daun stevia. Dekat belakang ni saya tunjuk sikit you all Dia diabetic friendly, dia tak ada collagen, tak ada sebarang chemical, tak ada any flavoring powder. No, memang plant based. No. Sebab saya dulu pada masa ada kecil manis. Tapi dia dah sekarang tak ada dah. Alhamdulillah. Tapi korang kalau korang rajin buat senaman sikit. I tell you lagi bagus. Mungkin sweet and short orang kata tu. Apakah harapan Puan Aisyah sendiri? Harapan saya satu je, jangan jadi macam saya dulu lagi dah. Sebab apa? Dulu penat. Betul korang sebab saya 200 kg tau. Bukan 1, bukan 2, bukan 3. 200 kg yang memang tak boleh duduk atas kursi. Memang saya memerlukan 3 ke 4 kursi untuk duduk and sangat besar. Tolong you all ubah diri you all. Kalau bukan kita siapa lagi? Perempuan kena bangkit. Saya suka semangat itu. Kita nak satu kerusi saja. Satu kursi sekarang boleh share dah. Okey, jadi rebutkan peluang sekarang. Ini adalah orang kata tawaran yang tak ada di luar. Hanya di sini, okey? Yes, tu gambar saya dekat skrin. You all nampak tu kan? Ya Allah Akbar. Besar unak-unak. Ni saya dulu korang nampak. Ya Allah, memang tak bermaya-maya you all. Dulu kan Kak Ira nak jalan 2 langkah dah penat. Sekarang 6 km no problem. Boleh jalan. Alhamdulillah. Bangga sedikit. Jadi tunggu apa lagi? Macam saya kalau apa? Apa sharing untuk mereka kat luar sana? Saya harapkan semoga wanita-wanita di luar sana pun seperti kata Kak Aisyah, mengamalkan, berubah. Sebab apa? Sebab kalau macam Kak Aisyah kata tadi kan, kita penat nak jalan. Letih. No. Yes. Okey, jadi jangan lupa tunggu apa lagi dapatkan sekarang sementara promosi hebat sedang berlangsung ini. Dan sekarang ini kita nak kena berehat. Kita nak kelah. Melancong, memancing. Okey, jadi kembali selepas ini dalam Nasi Lemak Kopi O. 9. Jom kita mancing. Nasi lemak kopi O. Makan nasi minum kopi dengan cerita di pagi hari. Nasi lemak kopi O. Ini ikan apa ni? Ikan jos ke ikan duyung ke? Macam mana ni? Kita pasang pun tidak lagi. Macam mana boleh ada ni? Masalahnya air pun tak ada. Macam mana nak ada ikan? Ya Allah. Kenapa bergegar ni? Rumah mancing sewa dah bayar ke belum ni? Buat apa sewa kalau kita boleh beli? Bukan kita dah beli ke buat ni? Dah beli Okey. Okey. Kita takutlah. Sila. Jemput masuk. Boleh ke naik sampai 4 orang buat ni? Boleh. Kita jemput masuk punya bot sendiri. InsyaAllah selamat. Okey. Terima kasih diucapkan kepada mana satu ni? Encik Muhammad Wais dan Wais dan Lokman. Ya, yang merupakan pemilik kepada syarikat Mutiara Setia Kawan. Muara Setia Kawan. Nama Setia Kawan tu macam mana sebelum wujud? Ni bukan kawan ni, dia beradik. Itu daripada ayah lah. Daripada ayah. Asalnya dia bukan kawan dia sebenarnya. Betul lah kawan. Lepas tu nama tempat kita ni Kampung Setiawan. Memang sejarah gajah dulu kan. Kalau kita baca cerita dulu tu, 2 ekor gajah nak menyeberang sungai. Okey, itu nama dia Setiawan. Maksud dia Setia Kawan. Macam itulah cerita dia. Ceritanya. Jadi Allah Alam saya tak tahu lah. Dah berapa lama tertubuhnya syarikat ni? Okey, Muara Setia Kawan ni kita tubuh daripada 2007 sebenarnya. Dan asal kita sebenarnya bukan buat bot macam ni. Asal kita buat peniaga sewa bot.
Sewa tu yang tanya kita. Sewa tadi tu. Kita buat jual umpan udang hidup, jual ketam, jual bumpun untuk bagi customer-customer kita sewa lah. Tapi kita biasalah bisnes ni ada turun naik. Kita tutup daripada 2014. Okey. Adalah certain challenge. Lepas tu kita start fokus dengan servis lah. Repair Servis apa tu? boat, Okey. cat boat balik, repair ni apa semua lah. Okey. Tapi start PKP 2020 kita decide kita nak buat boat baru. Kita buat boat baru waktu tu kan. Sampailah sekarang. Ini boat baru lah. Oh, ini bawa baru ni. Tapi kami terus terang cakap kami sangat selesa lah Ya, dekat betul boat. lah. Kalau set kita dia adalah boat pun seronok juga. Boleh pam lah. Boleh ejah. Boleh aja. Boleh je. Tapi Okey, kita kabur je syarikat ni. Kabarnya betul-betul. Kalau kita kabur lah ya. Perak kabur lah. Kabur lah. Kabarnya Muara Setikawan ni boleh kostum bot. Mungkin boleh terangkan boleh kostum macam mana tu? Apa yang boleh dibuat? Okey, kelebihan kita boleh custom bermula daripada warna kulit. Customer boleh pilih lah warna ni. Warna luar dia. Warna dia orang boleh pilih. Boleh pilih warna apa sehinggalah ke design dalaman. Contoh kalau macam boot yang lebih besar sikit, dia orang nak buat toilet. Ada orang nak buat kabin supaya tak nak basah. Sebab kadang-kadang toilet ni penting sebab ada pemancing di kalangan wanita. Senanglah nak buang hajat ke apa. Macam ni tak adalah toilet ni. Ini tak ada. Ini kecil je. Oh, ini kecil. Ini kecil. Kerusi, saiz kerusi, tinggi kerusi, semua boleh di custom ikut keselesaan. Orang nak beli ke? Orang beli. Orang beli. Custom. Ya, ada orang beli buat sewa bot, ada orang beli buat pelancong. Tapi kat kekuatan kita kat sini kita boleh buat custom spek jabatan laut. Okey. Jabatan laut Mesti spek. ada kelulusan lah. Ya. Siapa nak ambil lesen ke apa mudahlah dia nak apply lesen kan. Sebab kalau tak ikut spek, jabatan laut susah nak keluarkan lesen tu. Paling besar pun. Paling besar kita sekarang ni kita ada saiz 15 kaki sampai 42 kaki. Oi, ini berapa kaki? Ini 18. Oh, ini 18. Ini 18. 45 memang ada bilik semualah. Boleh buat. Boleh buat memang dah ada buat pun. Memang dah buat, ada aircon siap. Saya nak yang itulah. Yang ada berapa rasanya bungkus 2? Nanti kita hantar quotation lah. Tapi cakap yang pasal orang nak beli tu kan. Kalau nak beli kan, kalau kita beli kereta kita ada macam test drive tau. Kita nak tengok mana yang selesa. Tapi kalau macam buat boleh test drive ke? Boleh test drive? Boleh. Sebab kita sekarang ni kita memang 17 dan 18 bulan ni kita ada buat test campaign, test drive boatnya. Jadi kita keluarkan boat 18 kaki dengan 20 kaki, saiz enjin 30 horsepower macam ni dengan enjin 40 horsepower. Kita memang nak panggil orang untuk test drive boat dulu. Di mana ni? Di Kampung Setiawan. Di Chalet Kampung Setiawan. Pada 17 dan 18 bulan 2 ni. Kita nak supaya tujuan dia bukan apa, supaya kita nak customer sebelum dia beli tu dia bawa dulu. Test lah dia dulu. bawa, dia rasa pusing lah macam mana pun kan sebelum buat keputusan untuk beli. Atau kalau nak bawanya kena ada lesen ke macam mana? Untuk individu kena jugalah, tapi boleh Waktu test waktu tak test lah, waktu test tak apa. Waktu test kita ada tekong. Oh, ada tekong. Kita ada tekong yang bawa. Yang ada tekong yang bawa, yang ada lesen lah. Tapi lepas tu nanti kita apply lah lesen ke siapa yang nak. Tapi kebanyakan pembeli tu memang mereka tu sendiri ahli nelayan lah. Ataupun yang nelayan, nak pergi ada cuti. yang pelancong, yang bawa orang ke pulau-pulau. Okey. Atau yang buat sewa trip ni, mancing ke candak ke, ikut orang lah. Kalau kita tengok pasal boat kan, MSK ni apa dia punya special dia? Okey, special dia apa? Kami yang specialnya sebab kami letakkan 3S. 3S? 3S. 3S ni selamat, selesa dan stabil. Selamat, selesa, stabil. Memang kita dapat rasa lah tu 3S. selamat, selesa, stabil. Selamat sebab kami buat menggunakan bahan yang berkualiti. Contohnya macam biasa orang buat dek pakai plywood, tapi kami pakai honeycomb. Dia lebih tahan dan tak reput. Dan kita tak reput tapi lambatlah long term lah. Tahan lama lah. Dan kita buat pun ikut spek Jabatan Laut. Jadi tidak nak apply lesen ke apa senang. Kedua, selesa sebab dalaman kalau kita dah boleh custom, contoh customer dia custom ikut cita rasa dia. Betul. Dia lebih selesa. Lah. Nak tinggi mana, nak apa kegunaan tandas ke apa, dia lebih selesa tu. Dan yang ketiga, stabil. Ni kami punya keunikan yang paling besar ialah stabil. Sebab kekuatan kami, sebab boot yang kami design ni dia lebar. Jadi bila stabil ni kita dapat kurangkan 80% kegolekan boot ni. Jadi mudahlah orang nak buat aktiviti. Jadi antara feedback yang kami dapat ni, pemancing dia kata kurang rasa mabuk laut.
Buat bila kurang golek, kurang rasa mabuk laut. Oh, itu penting untuk saya tu. Jadi tak ada alasan kumpau dah lah. Tak ada kumpau, tak ada kumpau. Okey, mungkin ramai di penonton-penonton di luar sana berminat sebenarnya nak test, lepas tu nak beli ke, nak sewa ke. Macam mana? Dia nak pergi ke mana ni? Okey. Ada nombor Facebook? Kalau untuk penonton hari ini, boleh datang ke kempen kami pada 17 dan 18 Februari di Kampung Setiawan Perak. Okey. Untuk pendaftaran boleh layari Facebook page kami Muara Setia Kawan ataupun hubungi 0103389050. Itu dia. Jadi waktu tu boleh datang untuk test drive. Okey, macam nak cuba ke? Itulah berminat lah. Tapi kita ni sejenis mabuk laut. Tapi bila tadi Cik Lokman Cik Lokman kata, dia kata kurang golek tu, kurang mabuk. Berminat lah saya, Cik. Tapi tak apa, mabuk halal tak apa. Mabuk halal tak apa. Mabuk halal. Dalam tu jalan semua. Okey. Jadi sekarang ni orang kata kalau nak memiliki bot tu bukanlah perkara mustahil lagi. Sekarang ni kita dah boleh custom, kita dah boleh buat sendiri. Saya tak terfikir boleh memiliki bot. Tapi insya-Allah lah one day kan. Jadi InsyaAllah. terima kasih banyak kepada Tuan Uwais dan juga Tuan Luqman terus memberikan kita dan juga memberikan izin kita berada di bot tanpa menyewa. Takkan izin kat sini je. Kat laut. Bila boleh datang jemput. Kita kalau boleh nak minta sign boleh tak kat bot? Boleh sign biologi. Boleh sangat tu. Bolehlah payment kita up nampak. Okey. Jadi terima kasih banyak. Okey, dan besok kita ada lagi kan? Kita ada lagi insya-Allah. Apa topik kita ni besok? Besok kita akan bersama dengan penerima anugerah perdana sambutan Meliru Rasul peringkat kebangsaan 2022 insya-Allah. Dan jangan lupa kita punya furniture kita yang terima kasih lah banyak-banyak. Studio kita cantik dengan adanya Ella Furniture. Ella suka. Era suka. Ella. Dan sebelum penutup, saya nak kongsikan satu hadis Nabi Muhammad SAW di mana 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana ketika itu tak ada naungan lain adalah 7 golongan ini yang salah satunya adalah daripada pemimpin yang adil. Dan insya-Allah kita doakan mudah-mudahan Allah terus mensejahterakan pemimpin kita dan juga tanah air kita insya-Allah. Insya-Allah. Amin. Jadi sehingga kita berjumpa lagi kembali bersama kami dalam Nasi Lemak Kopi O besok jam 10.30 pagi. Assalamualaikum, jumpa lagi. Waktu dekat dulu kita lalui bersama, bahagia bagaikan malam ditemani bintang terang. Hancur hati bila kau mundurkan diri, meninggalkan aku, meninggalkan ku sendiri. Yang ku berikan semua agar kau gembira sentiasa.